بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang berada pada halaman terakhir pada surah Al-A'raf, surah yang ketujuh yang membongkar kepada apakah rahsia kita, sejarah Nabi Adam bersama iblis yang telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah, dan ia berulang pada surah Al-A'raf ini amat detail, penuh dengan butiran untuk kita sama-sama memahami siapa kita sebenarnya dan apakah hakikat untuk kita berada di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang nabi, siddiqin, orang-orang yang syahid dan juga orang-orang yang soleh. Allah bongkarkan betul-betul yang menyebabkan kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya, agar kita mengambil pendirian yang jelas, ya, bukannya di atas pagar ataupun nak jadi ashabul a'raf, bukan, tetapi kita ingin terus diizinkan oleh Allah terus ke syurga al-firdaus al-a'la bersama dengan nabi-nabi, dengan orang-orang soleh pada suatu hari nanti, insya-Allah. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita berada pada halaman terakhir pada hari ini, ya. Saya rasa tuan-tuan puan-puan yang berada kat rumah pun, ya, sudah tentu gembira, dalam masa yang sama terharu jugalah Ustaz, ya. Ya, disebabkan oleh perasaan Ustaz macam mana halaman terakhir surah Al-A'raf? Ya, bila masuk halaman terakhir sudah pasti hati-hati tu ingin mengetahui apakah cerita ataupun mesej pada halaman terakhir, dan saya melihat secara umum begitu cukup-cukup tersentuh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada kita. Subhanallah, ya. Jadi kita lihat sama-sama sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-196 sehingga ayat 198. Kalau semalam kita banyak bercerita tentang syirik-syirik yang boleh berlaku pada orang-orang di Mekah itu, tetapi ia berulang pada zaman ini, pada pasangan-pasangan, pada individu dalam berniaga. Maka hari ini dijelaskan tauhid kepada Allah itu bagaimana, sehingga ayat 198, ayat 199 hingga 202 dasar-dasar akhlak sosial dan bagaimana kita ingin menentang ataupun berjaga-jaga tentang musuh yang sudah pun berjanji di hadapan Allah untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Disambung pada ayat 203, iaitu Nabi mengikut wahyu ilahi dan pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan Nabi dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung itu ayat 204 hingga 206 adalah kesimpulan akhir bagaimana kita ingin mengubat dua penyakit yang dideritai oleh manusia seluruh alam, dua perkara, iaitu lalai dan juga sombong dengan mendengar Al-Quran, dan bagaimanakah cara untuk kita mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah halaman terakhir, kita baca daripada ayat 196 hingga 202, melihat kepada kesimpulan akhir surah Al-A'raf. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Ahlul Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah
kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bantu kepada kita semua untuk share rancangan kita My Quran Time, baca faham amal. Mudah-mudahan dapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan baca daripada muka surat yang terakhir, surah Al-A'raf, bermula daripada ayat 196 hingga ayat yang ke 202. Okey. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 196 hingga 202. Apabila kita melihat pada hari semalam berkaitan dengan Allah menyelar kepada orang-orang yang menyembah kepada berhala, dan berhala kita kena ingat bahawa ia bukan sekadar batu itu sahaja berhala, tetapi berhala itu adalah apa-apa saja makhluk, termasuklah yang percaya kepada jin ataupun percaya kepada hantu yang boleh memberi mudarat ataupun percaya kepada manusia boleh memberi mudarat. Sebenarnya itu adalah lambang kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara berfikir begitu akan merosakkan seseorang ataupun sesebuah tamadun, yang menyebabkan akan rosaklah kepada sesuatu negara itu, kerana di dalam dirinya itu dia percaya pada perkara yang tak sepatutnya dipercayai. Maka di dalam ayat 196 Allah memberikan ubatnya. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab, iaitu sesungguhnya pelindung, wali kepada kita semua adalah Allah yang menurunkan al-kitab. Ya, pelindung yang sebenar-benarnya, wahwa yatawallas salihin, dan Allah melindungi kepada orang-orang yang soleh. Jadi ceritanya apa? Ideanya ialah yang betul-betul boleh melindungi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang boleh memberi. Kalau kita lihat Ustaz ya, sebenarnya pada peristiwa Fathu Mekah ya, Fathu Mekah ini bukan masa Araf, ini maksudnya selepas dah kembali balik daripada Madinah ke Mekah. Pada waktu itu Khalid Al-Walid itu sudah Islam.
Jadi berhala dihancurkan 360 berhala tersebut, dan lepas itu Nabi cakap pada Khalid, ada tak jumpa sesuatu, nampak sesuatu tak? Dia kata dia dah hancurkan dah, tak nampak sesuatu. Dia kata kamu pergi balik semula. Rupanya selepas itu dia jumpa seorang wanita yang kusut masai, ya, yang sebenarnya dia mengamalkan benda-benda yang syirik inilah. Jadi itu yang menyebabkan bila orang menyembah berhala itu, kadang-kadang bila dia tak bagi apa yang patut dibagi, yang perempuan yang kusut masai itu, yang daripada kunci rumah berhala itu, dia akan keluar dan kacau orang, dan orang cakap dia hantu. Jadi akhirnya ditebasnya oleh Khalid Al-Walid, dan selepas itu kita tak ada orang kacau lah. Jadi nak cerita ni apa? Bila seseorang itu takut ini menurut Hamka adalah psikologi manusia. Semua orang ada rasa takut tersebut, ya, kerana kita adalah manusia. Tetapi takut itu perlu dialurkan kepada tempat yang betul. Kalau kita takut kepada Allah, maka insya-Allah kita tak mudah takut kepada bos, tak mudah takut pada manusia, tak mudah takut pada A, pada B, pada berhala, pada hantu dan sebagainya. Tetapi bila kita takut kepada sesama makhluk, maka itu yang dia takut nanti anak kena tegur, kan, takut nanti bisnes tak jadi, dia takut rumahnya nanti kena kacau. Segala-galanya itu kerana dia rasakan bahawa Allah ni tak cukup kuat. Kan, Allah ni tak cukup qadir, yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ini perlukan kepada keimanan, dan inilah yang disampaikan dalam surah Al-A'raf. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Sekali lagi Allah mengulang, kalau semalam kita berbincang tentang yang berhala itu tidak dapat membantu, ya, tidak dapat membantu. Kali ini Allah mengulang sekali lagi, yang kamu minta tolong selain daripada Allah itu tak mampu pun menolong kamu, wala anfusahum yansurun. Dia sendiri pun, ya, tak dapat menolong dirinya sendiri. Ya, kita kalau kita katalah berhala dah confirm yang pastinya dia tak boleh nak bergerak. Tetapi kalau manusia pun tuan-tuan, ya, kalau kita bergantung kepada manusia, manusia itu sendiri pun memerlukan oksigen daripada siapa? Daripada Allah yang satu. Memerlukan makanannya, kalau bisnes dia jadi tak jadi pun dia kena minta tolong daripada Allah. Ya, dia tak boleh kontrol, dia tak boleh kawal COVID-19 sekalipun. Kalau sudah ditakdirkan meninggal ataupun sakit, semuanya itu adalah di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Semalam kita berbincang, jika kamu memohon kepada berhala tu lattaba'ukum, ya, istilahnya semalam, jika kita minta la yattabi'ukum, tidak dia boleh ikut apa yang kita perlukan, ya, untuk membantu kita. Kali ini la yasma'u, tidak mendengar, dan sekali lagi di hujung itu wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Menarik ustaz ya, dalam ayat 198. Wa tarahum, kamu lihat, yanzurun, dia melihat, la yubsirun, tidak dia melihat. Sebenarnya terjemahannya semua lihat. Tapi apa bezanya? Bahasa Arab berbeza. Wa tarahum, kamu melihat dia. Yang zurun, kamu lihat bahawa berhala itu macam lihat dia, pasal dia ketika bina berhala tu ada mata besar, ya. Jadi bila tengok tu dia takut kan, dia takut, oi, dia melihat aku ni. Dia letak gambar contohnya, ya. Saya ada pernah pergi ke kedai, ini kedai orang Islam ni kan, tapi dia letak gambar bos dia tu atas TV je tu, sebiji macam tu je kan. Saya rasa ini macam ada ajaran tak berapa betul sangat kan. Dia ada satu kumpulan yang buat begitu. Dia amat mengagungkan ketua dia. Dia letak gambar besar-besar. Jadi mungkin dia nak rasakan dengan bos dia tengok dia, jadi dia akan amanah, ya, jujur, ikhlas. Tetapi sebenarnya kalau berhala itu nampak seperti lihat, tapi sebenarnya la yubsirun. Apa maksud yubsirun? Lihat dengan mata hati. Lihat yang betul-betul lihat. Dan inilah yang Allah nyatakan bahawa sebenarnya semua ini adalah tipu sahaja. Tetapi pasal ada yang merasakan bahawa si berhala ini yang zurun, dia memang tengok lama ustaz ni, pasal dia memang mati kan, mata dia sebiji tengok je begitu kan. Bagi orang yang tak takut pun boleh jadi takut. Kalau dalam gambar yang saya pergi ke restoran itu, bila dia letak di situ, kita tengah makan, dia macam tengok je kita kan, rasa tak selesa. Tapi sebenarnya la yubsirun, sebenarnya tak pun dia betul-betul melihat kepada kami yang makan ataupun staf dia yang sedang bertugas. Jadi ini antara bibit-bibit syirik, ya, yang boleh berlaku dalam restoran Islam kan, dalam organisasi yang terkenal tetapi masih lagi mengamalkan perkara-perkara begini. Kalau tuan-tuan ada jumpa kedai yang begitu, lepas tu saya boycott lah kedai tersebut. Saya tegur, saya panggil staf dia tu, boleh tak tutup TV tersebut kan. Dia tak nak tutup.
Dia tak nak tutup, ya. Jadi tuan-tuan kalau ada jumpa kedai begitu, tuan-tuan tinggalkan jelah pasal dia degil, ya. Tapi kita jangan marah-marah pasal Allah cakap apa? Khudil afwa. Ini adalah 3 disiplin pada ayat 199, bagaimana Nabi Musa masih sabar dengan Bani Israel, bagaimana Nabi Muhammad diberi nasihat oleh Allah pada ayat 199 untuk sunnah, untuk ikutan kita. Walaupun Allah kata bahawa mereka ini sesat, mereka ni seperti binatang ternakan dan sebagainya, tapi Allah cakap apa? Khudil afwa, iaitu yang pertama, maafkanlah, ya. Maksudnya ialah Allah beri tahu perkara itu, bukan suruh kita panggil wahai apa ustaz ni, anjing. Jangan panggil begitu. Kita baca ayat itu, kita tahu bahawa Allah marah, tetapi bagi kita jangan menggunakan apa perkataan Allah itu sebagai perkataan kita. Kita beritahu saja bahawa Allah marah, itu saja. Jangan kita beritahu bahawa awak anjing. Itu bukan kaedah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa ini maksudnya ialah kalau ampun satu hal, afwa ini lebih tinggi, iaitu kita delete, kita padamkan segala apa yang dia tersilap tersebut, dan itu bersama dengan orang yang bukan Islam. Apatah lagi kalau kita bercakap sesama Islam, kita ketika mengajak kepada kebaikan dalam satu organisasi ustaz, ya, dalam satu kumpulan, kadang-kadang orangnya ada kelemahan sana sini, kita perlu belajar untuk afwa. Dan di sini istilahnya khudil, maksudnya kena betul-betul bina kemaafan itu, kerana kalau tidak Nabi Musa mungkin tak akan menang, ya, bersama Bani Israel kalau Nabi Musa tidak memaafkan kepada perangai banyak songel Bani Israel. Tetapi mereka ada iman sedikit pun tetap juga dididik dengan kemaafan. Yang pertama, wa'mur bil 'urf, serulah kepada makruf. Jangan fokus sangat kepada perbezaan. Ya, makruf ni sesuatu yang boleh kita bekerjasama, ya. Yang berbeza tu tak apa, tapi jom kita kerjasama lagi. Nabi membuat perjanjian di Madinah hatta kepada orang bukan Islam, ya. Pasal apa? Kerjasama penting dalam kita memastikan sesuatu kebaikan itu, tauhid itu dapat dilaksanakan lebih luas lagi. Dan yang ketiganya, wa'rid anil jahilin, berpalinglah daripada orang yang jahil yang menyebabkan kita marah, ya. Kadang-kadang bila bercakap tentang Islam, kalau Denmark ada lukis kartun ustaz, ya. Dia menyebabkan kita akan naik darah kan, dan ada orang buat demo sampai bakar-bakar sebagainya. Kita kena ingat bahawa sebenarnya orang sana itu jahil. Bila jahil, jangan balas dengan jahil. Khawatir nanti dua-dua jadi jahil murakab. Ustaz, ya. Jahil yang kuasa dua. Jadi caranya macam mana kita maafkan? Kita boleh nak tunjuk demo itu, beritahu, tapi beritahu jelas-jelas siapa Nabi Muhammad yang sebenarnya. Kita jangan mudah untuk jadi jahilin. Ini doa Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah, dilindungi daripada jahilin, orang yang ikut emosi. Ya, bukan sekadar tak pandai di sini, tapi ikut emosi. Kalau contohnya dekat Facebook yang apa ustaz ni, yang jadi bad cyber trooper, bukannya cyber trooper, bad cyber trooper yang jahat ini, iaitu suka dia buat apa, dia ciri cyber trooper macam ni, dia tak bertanggungjawab, tak ada maruah, bagi duit jalan kerja, yang penting fitnah orang. Yang itu apa yang perlu kita buat? Wa'rid anil jahilin, jangan layan. Tuan-tuan, jangan layan orang begini, jangan like pun tempat-tempat ni, jangan selalu baca tempat itu, nanti dia tak ada likers, akhirnya dia pun tak ada, dan akhirnya tidak dibayar, dan akhirnya dia pun tukar kerja selepas ini. Wa imma, ya, ayat 200 itu adalah lanjutan tentang jahilin, tentang orang yang ikut perasaan. Siapakah yang mencetuskan perkara ini? Wa imma yang zarannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Apabila jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila kita mudah marah, ya, sebenarnya yang tarik kita, nazghun itu maksudnya adalah tarik, godaan yang amat kuat adalah daripada siapa? Daripada syaitan. Apa yang kita kena buat tuan-tuan sekalian? Fasta'iz billah, kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innahu samiun alim. Ya, menarik ya, kat sini perkataan samiun alim tidak ada tak ada alif lam, ya. Salah satu kefahamannya ialah apa? Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, tetapi tidak bertepian, ya, tidak khusus, ya. Kerana apa? Kerana Allah amat mendengar kepada syaitan ini, amat mendengar kepada jin, amat mendengar syaitan di kalangan manusia, di kalangan jin, dan juga mendengar kepada kita yang perit berhadapan dengan orang-orang yang jahil. Nabi perit, ya, kerana apa? Dikutuk, difitnah dan sebagainya. Tapi apakah cara untuk memastikan kita tidak ikut syaitan?
Ya, tidak menjadi jahil. Pasal orang yang jahil ni ikut syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tempat yang paling penting kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim Ustaz adalah baca Quran. Betul betul. Pasal Quran ini syaitan memang kalau kita tengok tadi nak berdakwah kan, Nabi nak berdakwah dengan afwa, maafkan, kemudian mesti seru ke arah kebaikan, apa persamaan-persamaan yang boleh kita kerjasama ke depan dan jauh daripada orang yang menaikkan darah kita. Syaitan akan lawan perkara tersebut. Satu, dia lawan macam mana? Jangan maafkan orang yang menyakiti kita. Yang pertama. Yang kedua, mesti kita cari perbezaan. Kita tak boleh ngamlah dengan dia. Dia ni banyak kelemahan, dia dah buat silap dengan saya. Yang kedua. Yang ketiga, sepatutnya kita a'rid, kita berpaling, kita makin lagi suka bergaduh dengan orang yang menaikkan darah kita. Sebabnya kalau kita naik darah ketika ajar Quran Ustaz. Kita kena cakap apa Ustaz? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan sekadar baca, tetapi kita tengok lagi, innal ladzina taqau, orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, bila disentuh oleh taifun ini, tawaf ini bayangan ataupun dikacau oleh syaitan, tazakkaru, dia akan mudah mengingat, ya. Dan ingat yang paling tinggi adalah mengingat pada Allah, fa idza hum mubsirun, maka akan terpancarlah mubsirun. Tuan-tuan masih ingat lagi kan, mubsirun ini maksudnya pandangan daripada mata hati. Bila kita marah ni Ustaz ya, sebenarnya dia pandangan kita dah tak betul lah. Kita jadi orang yang hanya lihat apa yang di dekat depan mata. Tetapi kalau kita contohlah mengajar Al-Quran, bila anak itu mungkin susah nak menghafal contohnya ataupun membaca, dia berulang kali baca itu, dia dapat pahala dah. Tapi itu basirah yang nampak. Tapi kalau dia nampak dari depan dia 2-3 kali baca dia tak dapat lagi, kita mula tersirap darah. Pada waktu itu apa tuan-tuan? Bagi setengah cikgu, dia ambil pembaris, dia pompang di situ. Sebenarnya waktu itu syaitan memang sudah berjaya melaksanakan tugasnya. Nanti anak itu akan kata bahawa belajar Quran tidak seronok. Yang seronoknya ialah tengok YouTube. Tak ada siapa yang akan kacau. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu ta'a ataupun tawa'a, maksudnya patuh. 129 kali berulang di dalam Al-Quran. Pada ayat 197 kita bertemu dengan yastati'u, ya, tidak mampu. Ada kaitan dengan ketaatan, ya, ketaatan dan juga kemampuan di dalam kehidupan kita seharian. Jadi insya-Allah kita bersambung, kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع Sadaqallahul Azim. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah, masih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Ahlul Quran, kerana sentiasa istiqamah dalam My Quran Time. Benarlah apa yang Ustaz Fazul sebut tadi, di antara ubat yang paling mujarab sekali ketika kita marah, antaranya ketika kita marah, ubat yang paling mujarab sekali ialah bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, kita diajar, bahkan disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Syaitan tu dia akan ikut serta
Kalau tak baca, tu yang jadi masalah bila baca Quran kan. Macam-macam gangguan kita dapat. Saya pernah ada seorang ustaz saya, kawan saya tu, dia tengah marah. Memang tengah, dia nak marah dah ni. Tapi saya tengok je dia, apa dia buat ketika dia nak marah kan. Saya nak tengok apa, sebab dia orang yang saya hormati. Saya tengok dia, saya pergi dekat dia, ustaz tahu dia buat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia nak marah ni. Tapi lepas tu dia marah juga. Tapi dia marah dia tu ada limit lah. Maksudnya dia kata juga apa yang dia nak support. Tapi terkawal. Kalau saya rasa kalau tak baca A'udzubillah tu habis mungkin temperature naik tinggi lagi. Di ayat 200 Ustaz, di hujung tu innahu samiun alim. Maksudnya ketika baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim je, Allah dengar terus. Dan Allah akan bantu terus waktu itu Ustaz. Jadi kalau ada yang kata baca A'udzubillah aja ke, tak ada buat benda lain ke? Sebenarnya perkataan itu didengar sampai Subhanallah. Kan? Di situ sebenarnya dia punya rahsia mengapa ubat itu simple tapi ramai orang yang mungkin terlupa tak buat benda ini. Harapnya kita dapat amalkan Ustaz. Subhanallah. Paling mujarab. Kalau tak percaya, cuba kita buat. Nak balik rumah ni dalam kereta nak marah anak ni, siaplah. Siap kau, siap. Nampak watan je. Tapi kalau kita baca auzubillah, apatah lagi kalau ambil wuduk, subhanallah. Turun terus temperature kita, insya-Allah. Sama-samalah, saya cakap pandai je kan, takut kita tak amal juga, tapi sama-sama kita amalkan. Subhanallah. Apatah lagi baca Quran, walaupun kita ambil pendapat sunat baca auzubillah, tapi jangan tinggal kerana ada yang mewajibkannya, kerana inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita nak belajar tajwid. Hari ini huruf yang ke berapa? Ini huruf yang ke semalam kita masuk huruf yang zai. Hari ini huruf sin pula. Huruf sin itu huruf yang ke-7 daripada 15 huruf ikhfa. Sama saja. Semalam zai kan? Kerana zai dan sin makhrajnya satu makhraj. Makhraj yang satu. Iaitu mana? Hujung lidah di belakang gigi bawah. Okey. So selepas kita sebut huruf sebelum nun mati itu, katakan di sini huruf ya. Okey. Selepas kita sebut huruf ya, kita terus bersedia, kita berpindah pada makhraj apa? Makhraj huruf sin. Hujung lidah kita duduk berada standby pada makhraj huruf sin. Tinggal lagi, jangan terus tekan sin saja. Habiskan dulu gunnah. Panjangkan gunnah dahulu sesuai dengan tempo bacaan kita, kelajuan kita. Kalau laju, gunnah itu dipanjangkan sekadar kelajuan tu. Kalau lambat bacaan kita satu-satu, gunnah itu dipanjangkan mengikut kelajuan bacaan kita. Contoh, fayansakhu, masa sebut ya saja, habis ya saja, lidah kita dah pergi kepada makhraj huruf selepas nun tu, huruf sin lah. Okey, dan nun tu dikekalkan pada gunnah khayshum saja. Fayansakh man sabaqa. Para penonton boleh ikut. Man sabaqa. Sesungguhnya ketiga contoh pada tanwin. Fijajan subula. Kalau tanwin, huruf yang pertama jim lah. Jan. Pada jan tu, selepas sebut ja saja, mulut kita terus bersedia berpindah pada huruf sin dan kekalkan tanwin ataupun nun mati itu pada gunnahnya sahaja. Fijajan subula. Fijajan subula. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Masih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Hari ini kita huruf yang ke-7 Ustaz ya, huruf sin ya, untuk membaca ikhfa hakiki, dan kita ingin menyambung sebentar tadi apabila kita dah melihat pada ayat 201, iaitu seseorang yang bila diserang oleh syaitan ya, bila diserang oleh ta'ifu minasyaitan ini, satu marah Ustaz ya, tetapi ada lagi perasaan lain. Contohnya kita rasa tak bersemangat, kita rasa down, kita rasa putus asa, kita rasa tidak berharga, macam-macamlah segala emosi-emosi yang boleh, yang negatif itu sebenarnya itaifu minasyaitan. Tazakkaru, kita ingatlah ya, salah satu ingatan paling tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat dengan membaca al-Quran, zikir ini, maka kesannya apa? Fa idahum mubsirun ya, termasuk juga solat juga digelar sebagai zikir. Jadi bila kita solat, baca Quran, kita zikir, paling pendek sekali isti'azah ya Ustaz ya. Tapi kalau dapat ambil air sembahyang itu, ia menyebabkan hati kita yang mula-mula tengok benda tu secara luaran sahaja, akhirnya dia jadi fa idahum mubsirun. Dia akan dibuka basirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Pasal apa? Pasal sebenarnya bukan sekadar syaitan itu yang menyerang, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Ya, pada ayat 202 itu, iaitu saudara-saudara mereka. Siapa saudara-saudara mereka ini? Ada yang kata orang kafir, orang fasik, ada yang kata bahawa di kalangan jin, di kalangan manusia, yamuddunahum, iaitu mereka ini membantu dia, memanjangkan bantuan itu. Ya, dia ada talian hayat sebenarnya syaitan ni. Dia bukan sekadar seorang je, ya, dia bergerombolan menyerang kepada orang yang bertakwa, terutama orang bertakwa yang sedang melakukan dakwah, mengajak anak bangun pagi, masak untuk keluarga, semua perkara-perkara baik itu adalah dakwah untuk bawa kepada Allah, maka ia lebih lagi diserang. Tetapi kita yakin bahawa sebenarnya Allah Maha Kuat, boleh dah beritahu talian hayat yang sentiasa ada 24 jam, ya. Dan di sini Allah menyatakan thumma la yuqsirun, mereka tak berhenti, Ustaz. Mereka tak yuksir ni, tidak memendekkan usaha, kan. Mereka bersungguh-sungguh dan rancang itu jangka masa panjang. Jadi ini pedoman bagi pendakwah, ibu-ibu, ayah-ayah, pemimpin yang nak bawa kepada Al-Quran. Kita kena bersungguh-sungguh, lebih bersungguh daripada ikhwan syaitan, ya, rakan-rakan, kuncu-kuncu syaitan. Pasal mereka ini tidak berputus asa, walaupun mereka diketuai oleh iblis yang berputus asa pada rahmat Allah, tapi buat jahat dia tak putus asa, Ustaz. Itu menariknya, kan. Dia buat jahat dia tak putus asa. Itu sebabnya tak putus asa. Itu sebabnya bila dia goda ni, Ustaz, ya, contohlah, ya, kalau tengok movie contohnya, kan, 90 minit boleh tengok dia ke TV. Macam seminit je. Macam seminit. Tapi kalau baca ataupun solat 2 rakaat, dia rasa macam panjang sangat. Mengapa boleh jadi begitu? Kerana memang sudah ada ikhwan yang membantu. Tapi kita minta sebelum tengok movie tu, Ustaz, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, kan. Dan agaknya baru tengok tu rasa dah boring dah. Dah rasa boring. Subhanallah. Kan? Benda-benda ini perkara yang perlu kita lihat. Dan kita nak sambung lagi ayat 203, apa lagi panduan kesimpulan akhir, kerana kita bercakap tentang bagaimana untuk kita menjadi seperti Adam yang mungkin ada tersilap, Ustaz, ya. Mungkin kita tersilap, ya, kita lemah, digoda oleh iblis, tetapi akhirnya Adam diterima kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sambung. Baik, teruskan baca setengah muka yang terakhir bagi surah Al-A'raf. Sebagaimana sebut di awal tadi, kan, cukup kita rasa macam tak puas surah Al-A'raf. Bila sampai hujung ni rasa nak lagi, itulah manusia. Tapi alhamdulillah kalau kita tak puas dengan Al-Quran, tu tanda akhlak yang sangat mulia. Dan ada satu ayat, 2 ayat yang menarik, ayat yang saya rasa memang akan kita akan ingat sampai bila. Sebab kalau orang ahlul Quran, so pasti dia bila tengok ayat ni, dia akan rasa sesuatu benda yang hebat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kepada kita berbicara dengannya. Subhanallah. Ayat 203 hingga 206. Jom sama-sama kita baca dengan terannum Kurdi, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن
الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 203 hingga 206 yang kita doakan, ya, kita membalasnya dengan bacaan di hujung itu sajdah yang pertama ustaznya, yang kita selalu bertasbih, kita membalas dengan subhanallah, ataupun kalau tuan-tuan yang melakukan sujud sajdah, ini adalah sujud sajdah yang pertama, ya. Jadi apa adabnya ustaz bila jumpa ayat-ayat sajdah ini? Ustaz, ya, kongsikan sikit. Kalau kita jumpa ayat-ayat berkenaan dengan sajdah, ayat perintah, pasti akan ada ayat sujud di situ, walahu yasjudun. Dengan kita lihat maksudnya sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka mensucikannya dan hanya kepadanya mereka sujud. Ayat ini kita disunatkan untuk kalau kita ada wuduk, kita boleh sujud menghadap kiblat, sujud dan membaca tasbih yang selalu kita baca. Kalau dibaca ayat sajadah pada hari Jumaat kan, sajada wajhihi allazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dibaca. Jadi kalau katakan kita tidak bersujud pun maksudnya kita membaca dulu, ya, subhanallah itu, dan kita menundukkan, ya, diri kita kerana kita menjadi orang yang tidak akan sombong dengan ayat peringatan tersebut. Baik. Ini adalah daripada ayat 203 dan apabila engkau tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan Tuhanku kepadamu, iaitu Tuhanku kepadaku. Jadi ceritanya ialah orang-orang musyrik itu mereka mencabar Nabi, tolong bawakan apa lagi bukti-bukti, ya, ayat dari dalam perkataannya ini. Mengapa tak dibuat sendiri sahaja, ya, engkau buat sendiri bagikan kalau kamu hebat sangat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, aku ikut sahaja apa yang diwahyukan daripada Tuhanku. Perkara ini penting tuan-tuan, ya. Apabila kita ingin, kadang-kadang kita mungkin nak menyampaikan dakwah, kita rasa bahawa saya nak buktikan itu dan ini, ya, tetapi sebenarnya bukti yang paling besar adalah apabila kita membawakan Al-Quran, dengarkan sahaja kepada orang yang sedang berhujah, yang ingin belajar tentang Islam, dengarkan satu bahasa Arabnya, yang keduanya kita datangkan, bawakan isinya kepada dia, ya, kita kongsikan, ya, kita kongsikan. Mungkin tuan-tuan belajar daripada My Quran Time dapat 1-2 point, kongsikan. Tak perlu kita bawa bahawa sebenarnya bahawa ini ada kaitan dengan sains ke apa sebagainya. Itu okey, tetapi bawakan mukjizat ini dahulu, kerana mukjizat ini ia akan mencengkam kepada psikologi ataupun jiwa manusia. Dia akan membuka basair. Hadza basair, ini adalah sumber basirah, dan basirah ini hanya boleh dibuka oleh siapa? Nampak daripada mata hati ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hadza basairu mir rabbikum, ia menjadi petunjuk, ia menjadi kasih sayang rahmah liqaumi yu'minun, bagi orang yang nak beriman. Yu'minun maksudnya adalah orang yang nak beriman, bukan mukminun. Mukminun orang yang dah beriman, yu'minun orang yang nak beriman. Sebabnya kalau ada kawan kita yang bukan Islam, ataupun ada orang Islam yang dia nak belajar tentang iman, nak menguatkan iman, datangkan kepada dia apa sahaja yang Allah dah bagi dalam Al-Quran. Bagi dia dengar My Quran Time, ya, bagi dengar pada Ustaz Tirmizi baca daripada qori-qori yang ada, dengar, kemudian kalau boleh tuan-tuan jelaskan sedikit apa isinya. Itu akan membuka basirah, mata hati tersebut pada kita. Jadi bila nak bersama dengan Al-Quran ni ada adabnya. Allah menyatakan wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, orang yang dengar tersebut, ya, fastami'ulah, dengar betul-betul, wa ansitu la'allakum tarhamun, iaitu dengar betul-betul dan senyap.
Di sinilah adab tentang membaca al-Quran ini Ustaz ya, bagi tuan-tuan yang berada kat rumah, adik-adik tu utamanya, ketika my Quran time ya, kalau boleh dengar betul-betul. Ya, dan jangan buat bising, jangan buka telefon YouTube ada Upin Ipin pula sambil dengar Quran time, tak jalan. Malah teori dalam pendengaran pun sebenarnya kita hanya boleh fokus kepada satu perkara, dengar. Kan? Ini Allah gunakan perkataan dengar betul-betul. Lagilah kena satu saja, ya. Dan ini adab fastami'u lah, dan yang keduanya adalah wa ansitu. Itu sebabnya kalau ada orang pasang CD Quran Ustaz ya. Tapi dalam kereta ada dua orang nak bercakap, yang dicadangkan ialah perlahankan ataupun tutup dulu. Pasal apa? Pasal Quran kalau dibacakan, kalau kita tidak memberi perhatian, kita tidak beradab, dia lebih kurang kalau kita pergi ke istana Ustaz ya. Yang sultan sedang bercakap, kita pun bercakap. Itu siap kena halau daripada istana ya. Itu baru istana. Apatah lagi kita bercakap tentang ini adalah perkataan daripada Allah kalau kita nak dapat rahmat yang banyak. Dan itu sebabnya ada orang Islam yang dia pasang dulu waktu saya belajar, ada orang pasal dia tak nak pasang lagu biasa, dia pasang Quran sambil belajar. Kan? Itu pun sebenarnya kalau boleh majukan sikit. Kalau nak dengar, kalau tidak tutup. Kan? Pasal ia bukan sebagai sumber hiburan. Quran bukan sumber hiburan, dia adalah sumber hidayah. Itu adalah yang disampaikan pada ayat sebentar tadi, iaitu ayat 203. Jadi di sini adalah panduan, dan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul bil udwi wal asal. Kita dah ada di dua ayat yang paling akhir, iaitu dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak menguatkan suara pada waktu pagi dan petang. Ya, salah satu tanda pada waktu pagi itu sembahyang subuh Ustaz ya. Ingat pada Allah, dan pada waktu petang itu asar, maghrib, isyak. Itu sebabnya kalau bil wudu itu dalam bentuk singular mufrad, tapi asal itu dalam bentuk jamak plural Ustaz ya. Pasal waktu petang tu ada banyak solat, tapi waktu pagi tu hanya ada waktu subuh sahaja. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi di kalangan orang yang ghaflah. Apa ceritanya? Ini kesimpulan pertama, iaitu apa? Yang ghaflah, yang lalai dalam kisah Nabi Adam di awal dahulu, ya, Nabi Adam dan iblis. Siapa yang ghaflah? Nabi Adam lalai, maka Allah kata salah satu tanda orang yang tidak lalai ialah dia jaga solat pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, dan lebih daripada itu, mengapa solat dan Quran ini penting? Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Iaitu ubat bagi lalai pada ayat 205 diikuti ataupun ayat 204 sekali, iaitu Quran yang dibacakan dalam solat itu dia ada juga elemen pada 206, iaitu tidak sombong dan juga bertasbih dan juga bersujud. Dua penyakit yang diletakkan di dalam surah Al-A'raf ini menerangkan di dunia ini ramai orang lalai, ya. Nabi Adam pernah lalai, tersilap, tetapi ingat pada Allah SWT, maka dia berjaya balik semula. Tapi yang keduanya penyakit sombong yang diwakili oleh iblis. Maka dua penyakit ini dapat diubat dengan apa tuan-tuan? Dengan Quran dan juga dengan solat. Orang tak baca Quran confirm lalai. Ya, confirm lalai. Dan orang yang tak solat memang confirm sombong. Mudah ceritanya kan. Jadi kalau ada ahli keluarga kita yang dia rasa macam tak solat, dan kita kena ingat surah Al-A'raf ini adalah surah yang turun dekat Mekah, belum lagi ada wajib solat. Perintah untuk solat kat sini pun cerita pasal Bani Israel sekali sahaja dalam surah ini. Jadi nak ceritanya Allah siapkan minda Nabi dan para sahabat bahawa kamu akan diberikan solat 1.5 tahun lepas itu, ya, tak lama lepas itu berlaku peristiwa kepergian Khadijah dan Abu Talib, maka berlaku peristiwa Isra Mi'raj, dapat solat Ustaz. Tapi nak ceritanya ialah pendidikan solat, ya, kepada anak-anak, bagi cikgu-cikgu yang mengajar perlu membawakan perspektif surah Al-A'raf. Siapa yang tak solat on time sombong. Siapa yang tak suka baca Quran sebenarnya lalai. Dan Quran solat itu dua perkara sebagai ubat, kerana dunia ini penuh dengan orang yang lalai sehingga boleh syirik, dan ramai orang yang sombong sehingga berbuat kezaliman seperti Firaun laknatullah. Kita membawa pada situasi halaman akhir, halaman 176. Itu dia punya ceritanya, iaitu komentar orang-orang musyrik. Dia kata Allah berhala-berhala itu dia
macam banyak jenis kan, berbanding dengan kalau katakan berhala, kalau katakan Allah hanya satu sahaja yang melindungi. Dan di sebelah kanan itu menjelaskan tentang kalau kita panas baran, ya, sebenarnya kita kena sedar itu adalah daripada syaitan. Kita perlu sentiasa meminta perlindungan. Dan di bawah kiri itu suruh Nabi, itu orang-orang musyrik itu, ya, untuk bina bawakan magic. Tapi sebenarnya magic yang terbesar ataupun perkara yang hebat sebenarnya cukup dengan Al-Quran. Dan kesimpulan akhir Ustaz, 3 orang Itu Ustaz, sebelah kanan siapa Ustaz? 3 orang. 3 orang itu daripada TFT, ya. Sebagai kesimpulan bahawa sebenarnya bila dibaca kena diam, hayati betul-betul pesanan untuk adik-adik, untuk kami bertiga jugalah, ya, pada ketika membaca Al-Quran. Membawa pada resolusi kita bersama sentiasa memaafkan kesalahan orang lain ketika berdakwah, ketika menuju kebaikan, kerana itu akhlak pada ayat 199. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan ketika tidak stabil emosi dan pemikiran, dan cepat-cepat ingat Allah ketika datang bisikan jahat yang berteraskan ayat 201 sebentar tadi. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata ayat yang ke-204, apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, hendaklah kamu diam, hendaklah kamu dengar. Istami'u tu dengar betul-betul, bukan dengar biasa-biasa, dan kena diam. Ingatlah dua ini, al-istima' dan al-insat. Diam dan dengar itu, apabila Allah berbicara kita Al-Quran, diam dan dengar itu adalah ibadah. Sebenarnya kita akan dapat berpahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami untuk menjadi orang-orang yang saleh. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami lidah yang sentiasa fasih membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami telinga yang sentiasa ingin mendengar akan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami mata yang sangat rindu untuk sentiasa melihat ayat-ayat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa tidak pernah jemu dan tidak pernah puas dengan Al-Quran, hati yang sentiasa jatuh cinta kepada Al-Quran Karim, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada godaan syaitan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada godaan syaitan, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah salah silap kami dan dosa-dosa kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi orang yang tidak lalai, yang tidak sombong. Berteraskan kepada surah Al-A'raf, inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina generasi yang tidak lalai, tidak sombong. Tuan-tuanlah yang boleh menyumbang, berikan idea, dan kita doakan agar ini menjadi kenyataan. Kita bertemu kembali dalam jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan tuan-tuan dapat beramal dengan surah Al-A'raf. By Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.